Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Saudara Ustaz Effendi selaku moderator, pihak pengurusan Lokal Ihsan selaku penaja Majlis Ilmu di Alamaya, muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada petang ini 16 Oktober 1400 2025, 16 Oktober 2025 bersamaan dengan 24 Rabiul Tsani 1447. Kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab yang menarik, nama dia Mahasinul Islam, Keindahan Islam. InsyaAllah kita akan tonjolkan dalam siri yang lepas, kita telah bincang tentang keindahan Islam dari sudut sumber dia. Ciri-ciri keistimewaan syariat Islamiyah. Yang pertama bersifat dengan Ar-Rabbaniyah. Ar-Rabbaniyah. Tengok yang ada kitab tu muka surat pertama. Yang ada kitab Mahasin Islam ni muka surat 1. Tajuk ciri-ciri keistimewaan dia Rabbaniyah. Apa makna Rabbaniyah? Bersifat dari Allah. Sumber dia dari Allah. Kita yang melakukan juga untuk Allah. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita salat. Itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kita yang melakukan salat, kita buat juga kerana apa? Kerana Allah. Barulah dia panggil Rabbaniyah. Sebab tu penting sangat dalam dunia hari ini, dunia yang kita dengar, dalam bulan ini saja, mutaakhir ini, kita dengar sangat-sangat menakutkan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kawan-kawan sama-sama dia buli kawan. Ada sampai mati. Yang terkini tikam kawan sampai berpuluh kali tikam sampai mati. Tak kira lah yang lain-lain tu. Tuan-tuan dah baca cerita, kita pun tak nak ulang cerita. Sebab mengulangi cerita yang sedih menambahkan kesedihan. Tetapi betapa pentingnya bila kita bercakap tentang Rabbaniyah, kerana itu dikatakan Rabbaniyatul Masdar wal Manhaj. Kita kena, pendidikan kita mesti duduk di bawah kategori dari Allah untuk Allah. Artinya pendidikan kita perlu bermanhajkan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan apa yang telah dipraktikkan oleh para ulama salafus salih yang terdahulu dan ulama-ulama kemudian dan ulama semasa yang telah menjalankan tugas mereka mendidik anak bangsa. Jadi kita menyambung tugas ini, kalaulah tidak ada pembaik pulih, kerisauan yang melampau di kalangan ibu bapa, saya rasalah kerisauan yang melampau di kalangan ibu bapa, termasuklah kita semua ni yang ada anak, duk fikir anak aku nak letak di sekolah mana, nak pergi letak di tahfiz mana, nak pergi letak di sekolah sains mana, nak pergi letak di pusat pendidikan mana. Sebab kadang-kadang kita hilang kepercayaan. Letak sini pun ada buli, letak sini pun ada buli, letak di tempat-tempat pengajian agama pun dibuli oleh Abu Yas ni. Kita kata na'uzubillah lah, benda tu kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Tetapi maka pentingnya Rabbaniyatul Masdar wal Manhaj, pendidikan ini penting. Kita kena letak supaya dia duduk di bawah paksi semua kita ambil maklumat, ambil sumber pengajian kita daripada Allah Azza wa Jalla dan kita lakukan juga kerana Allah. Dia panggil Rabbaniyatul Masdar, sumber dia dari Allah dan kita yang melakukannya juga kerana Allah. Baik, itu siri yang lepas, kita sambung hari ini lagi. Ciri-ciri min khasa'is syariatil Islamiyah. Di antara ciri-ciri keistimewaan Islam yang kedua, tuan-tuan tanda nombor 2, apa dia yang kedua? Yang kedua dia panggil
Asyumuliyah wal alamiyah. Asyumuliyah wal alamiyah. Maknanya bersifat kesempurnaan lengkap dalam semua perkara, dalam semua topik ada dalam Islam, tak ada yang tertinggal, termasuk makan minum, perkahwinan. Dalam ibadat tuan-tuan sudah tahu, tapi yang kita nak fokus ni termasuk dalam makan minum, dalam bab perkahwinan, dalam bab perniagaan, dalam bab apa saja, syumul ada berlaku. Dan dia bersifat universal, maknanya bersifat global, al-alamiyah, bukan bersifat tempatan. Jangan ada orang salah faham, dia kata, aduh pula, sibuk-sibuk lah buat ni, nak apa ni, nak balik ke Malaysia ni, untuk jadikan apa negara naik unta, nak jadikan Malaysia yang khatul istiwa, penuh dengan hijau, dengan padang pasir. Kita kata no. Masing-masing dengan budaya dia, masing-masing dengan adat taqalid kehidupan mereka, tetapi mesti berpaksikan kepada syariat Rabbaniyah yang datang dari Allah dan kepada Allah. Baik, kita sambung di muka surat 5. Tuan-tuan yang belum ada kitab, boleh cari kitab. Sangat menarik kitab Mahasul Islam ni, sangat cantik. Dan bermanfaat insya-Allah untuk diperbincangkan, diperbahaskan, disebarluaskan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu. Kata orang, biar tahu jangan keliru, biar reti jangan jahil, biar pandai jangan bodoh. Sebab itulah kita kena belajar dan kita kena utamakan pengajian kita ni supaya masyarakat boleh memahami, boleh mengetahui, boleh sampai kepada semua orang tentang Islam itu indah, insya-Allah. Baik, tengok kitab kita di muka surat 5. Syariat Islam adalah suatu perundangan yang teguh dan sempurna. Prinsip perundangannya didatangkan untuk mengangkat darjat manusia kepada darjat kesempurnaan yang tinggi di dunia dan kejayaan yang pasti di akhirat kelak. Mana kalau orang itu beriman, dia ikut arahan Allah Azza wa Jalla dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan duduk di bawah darjat kesempurnaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Syariat Islam juga satu perundangan umum untuk jin dan manusia. Kita yang ada akal dalam makhluk ni 3. Malaikat, jin dan manusia. Malaikat kita tak masuk kira. Sebab dia makhluk khas yang Allah ciptakan. Allah Ta'ala ciptakan malaikat untuk kerja dia berkhidmat. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sekali-kali tidak derhaka kepada Allah Ta'ala dan mereka sangat taat kepada Allah. Dia tak ada nafsu. Dia tak makan, dia tak minum. Dia ada akal, tapi dia tak makan, dia tak minum. Maka kita tak boleh nak lawan dia. Dan dia pun tak boleh nak challenge kita. Sebab dia tak ada cabaran. Tetapi dua makhluk ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Jadi dua makhluk ini yang diperbincangkan dipanggil mukallaf. Mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang yang ada taklif, ada tanggungjawab syarak ke atas kepala mereka. Ada dosa, ada pahala. Ada syurga, ada neraka. Ada makan, ada minum. Ada taat, ada maksiat. Ini dua makhluk ini dipertanggungjawabkan segala amalan mereka. Dia panggil al-mukallaf. Aku tak jadikan jin dan manusia, dua makhluk ini, illa liya'budun, kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah, yakni taat dan patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Baik, alhamdulillah. Maknanya jin patuh, kita patuh. Jadi kita dengan jin, dua makhluk yang patuh dan ada yang tak patuh. Dua-dua ni, jin dan manusia yang derhaka, nama dia syaitan. Tanda baik-baik dah. Manusia yang derhaka. Jin yang jahat, nama dia syaitan. Jadi syaitan tu ada dua-dua. Syaitan jin, syaitan manusia. Bahkan hayawan yang jahat juga termasuk dalam syaitan. Semua syaitan hayawan. Lainlah. Yang jadi masalah persoalannya syaitan manusia yang ada akal,
yang Allah Ta'ala beri pemikiran untuk berfikir ni kenapa jadi jahat juganya? Bapa mu jadi jahat? Sedangkan mu tahu benda tak baik, benda tak betul. Tidak boleh. Baiklah. Syariat Islam juga satu perundangan umum untuk jin dan manusia, tidak dikhususkan kepada kaum dan generasi tertentu saja, bahkan ditujukan kepada semua insan seluruhnya. Asalkan dia manusia, maka dia termasuk dalam ummatud da'wah. Nah, ingat ni. Tanda deh, pelajar-pelajar kena tanda, kena ada buku nota. Walaupun buku ni besar, tapi perlu pada nota juga. Macam rukun iman jugalah. Dia panggil manusia, jin, kita kena ada tanggungjawab, dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita tak tahu siapa kita. Bapa mu, jadi kosong. Kita kata kita tak ada kosong, kita ada tanggungjawab. Maka manusia dan jin semuanya dipanggil ummatud da'wah. Ummatud da'wah. Yang beriman nama dia ummatu al-ijabah. Sempat tulis ke? Boleh tulis ke? Coba tulis sikit nak tengok. Semua manusia dengan jin nama dia ummatud da'wah. Sebab tu Nabi kata umat aku. Umat aku. Maknanya semua kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang taatnya, yang tak taatnya, yang solehnya, yang tolehnya umat. Tetapi orang yang beriman, nama dia ummatul istijabah, umat yang menyahut seruan, yang memperkenankan dakwah, itulah yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, para jemaah sekalian. Ia juga merupakan satu perundangan yang lengkap dan dari segenap sudut kehidupan dan lapisan masyarakat. Agama ini tidak meninggalkan sama ada yang kecil atau yang besar. Hak kecil ke hak besar, kecuali disebut semuanya, diberikan hukum atau dimasukkan di bawah prinsip asas atau kaedah. Ya, kaedah ni gini. Kalau kata kaedah tu satu undang-undang umum, undang-undang besar. Contohnya dalam Quran dia ada dua. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah Ta'ala kata, aku halalkan kepada kamu yang baik dan aku haramkan kepada kamu yang haram, yang buruk, yang keji, yang tak molek. Jadi siapa yang boleh ukur? Nah, maka ketika itu kita kena pergi pula kepada ayat lain ataupun hadis lain yang menjelaskan, ataupun para ulama tafsir, ulama fiqh, ulama mujtahidun seperti Imam Syafi'i, imam-imam yang besar, mereka beristimbat daripada ayat ini, yang ni tayyibat, yang ini khaba'ith. Jadi maknanya dia mari dalam hukum am. Halal yang baik, haram yang buruk. Tapi nak ukur satu-satu perlu pada penelitian yang teliti. Perlu pada kajian yang mendalam. Itu sangat pentinglah untuk kita faham, insya-Allah. Ia tidak menyempitkan keperluan manusia dan ia mencapai peringkat tertinggi yang telah dicapai oleh mana-mana tamadun. Mana tamadun tinggi mana pun, hebat mana pun, tamadun manusia tak akan sama dengan apa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Bahkan ia merealisasikan kehendak dan keperluan manusia pada zaman dan pada semua zaman dan tempat, memenuhi keperluan dan hajat mereka dalam semua hal dan keadaan. Terlalu banyak hujah-hujah Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan tentang kelengkapan dan kesempurnaan syariat. Antaranya firman Allah Ta'ala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya bagi tahu kepada manusia, "Inni rasulullah ilaikum jami'a." Aku ni Rasulullah, utusan Allah pada kamu, jami'a. Semua manusia. Tak kira orang putih ke orang hitam, orang kelabu ke orang apa, yang penting mung asalkan nama manusia, bukan orang hutan, termasuklah orang asli, asalkan manusia, maka dia masuk dalam di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-A'raf ayat 158. Satu lagi sama juga. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Allah Ta'ala, aku tak utuskan engkau ya Muhammad SAW kecuali kafatan lina, kepada semua orang, semua manusia. Surah Sabah ayat 28. Jadi oleh kerana ayat ni panjang, jadi anak cepat-cepat akan baca untuk tuan-tuan boleh tahu dari sudut pendalilan
pendalilan. Kalau kita nak hurai satu-satu ayat memang panjang. Ayat yang ketiga dalam suratul Nahli ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Kami turunkan Al-Quran itu menjelaskan segala perkara, wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, petunjuk, rahmat, khabar gembira bagi orang-orang Islam. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 perkara keistimewaan yang tidak diberi kepada nabi-nabi yang lain. Tengok. Allah kata, Nabi SAW bagi tahu, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia 5 perkara ini Tuhan tak beri kepada nabi lain. Apa dia? Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah. Kita ambil tajuk kita ya dah. Kalau nak baca semua 5 panjang. Nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam diutuskan kepada kaumnya sahaja. Musa kepada Bani Israel. Nuh kepada kaum Nuh. Lut kepada kaum Lut. Jadi nabi-nabi ada kaum masing-masing, tapi wa bu'istu ilan nasi kaffah. Tetapi aku diutuskan kepada manusia semua sekali. Tak kira manusia Melayu, manusia orang putih, manusia orang apa, asalkan dia nama manusia, maka diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla Nabi sallallahu alaihi kepada mereka. Maka Nabi itu diutuskan kepada mereka, tak boleh lari, tak boleh lepas, tak boleh keluar daripada sempadan. Baik, ada lagi riwayat lain dalam riwayat Muslim, wa bu'istu ila kulli ahmar wa aswad. Wa bu'istu ila kulli ahmar wa aswad. Aku diutuskan kepada semua yang merah dengan yang hitam. Maksudnya semua bangsa atas dunia ni kena duduk di bawah satu je, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Semua nas ini menunjukkan bahawa betapa umum dan globalnya mesej dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanggah dengan dakwaan setengah ahli sejarah bukan Islam. Dia ada juga pakar sejarah history yang kafir mendakwa bahawa dakwah Islamnya itu asalnya bersifat tempatan. Mekah ya. Orang Mekah yang kena percaya ke Nabi. Orang lain tak perlu. Kita kata mengarut molek awak. Yang kemudian selepas luahnya penaklukan dan pembukaan negara-negara Islam, lepas pada mari zaman siapa dia Sayyidina Abu Bakar, mari daripada zaman Sayyidina Umar, barulah setelah Islam tu buka luas, barulah dia jadi global. Kita kata dak weh, dia global daripada hari pertama lagi. Hari mula-mula lagi tu sudah global. Pandai-pandai nak persempitkan benda yang luas ni kenapa? Semua dakwah ni adalah palsu. Dakwah ngarut kita tak boleh pakai. Jangan duk percaya ke dia. Sesungguhnya agama ini bersifat universal, ditujukan kepada semua manusia pada setiap zaman dan tempat, tanpa mengira perbezaan bahasa, warna kulit dan bangsa mereka. Semua. Al-Quran. Apabila membicarakan tentang risalah para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam yang terdahulu, mengkhususkannya kepada kaum mereka sahaja, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Kami dah utus Nabi Nuh pada kaum dia. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada Ad, Nabi Hud. Wa ila Samud akhahum salihah. Kaum Samud, Nabi dia salih. Tapi bila mari Nabi SAW, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba dia, siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Surah Al-Furqan ayat 1. Ini beza kan? Orang lain, kaum, mari Nabi sallallahu alaihi wasallam linnasi, kepada manusia seluruh. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka di sini para ulama telah menghuraikan, merumuskan perbincangan kita ini. Apa dia kata?
sesungguhnya telah diketahui secara semula jadi dalam agama Islam bahawa risalah Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh manusia, Arab dan bukan Arab, raja atau hamba, cendekiawan atau rakyat biasa. Ia akan kekal selamanya sehingga hari kiamat. Bahkan ia untuk dua makhluk, jin dan manusia. Tiada seorang pun yang terkecuali daripada mengikuti dan mentaatinya, mengamalkan segala yang disyariatkan terhadap umatnya tentang agama dan segala yang disunnahkan kepada mereka, seperti melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala larangan, sehingga kan jika ada para nabi yang terdahulu masih hidup, wajib juga atas mereka untuk mengikuti dan mentaatinya. Karena itulah kata di para ulama, nanti apabila turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, dia tak bawa lagi Injil. Dia akan berhukum dengan hukum Al-Quran. Dia tak bawa lagi Injil. Injil dia sudah tak valid lagi untuk umat ini. Dan isi kandungan Injil tentang Tauhid sudah ada dalam Quran. Mungkinlah nasihat-nasihat lain itu berbeza. Mana Nabi sebut laukana Musa hayyan. Kalau Nabi Musa hidup, mereka mesti ikut Nabi SAW. Tidak boleh lagi bawa Taurah yang telah dimansuhkan itu. Baiklah, Simpulan kita, keluasan syariat Islam ada dalam nota kita ini ada 12 perkara. Saya baca secara cepat. Prinsip dan hukumnya menyentuh semua hal kehidupan, termasuk makan minum bagi ketandah pun ada. Meliputi semua hajat atau keperluan manusia, tak terkecuali. 3, bersesuaian dengan tujuan utamanya, nak menjaga manusia. 4, dinyatakan matlamat manusia diciptakan liya'budun. 5, ditetapkan peraturan hubungannya dengan Tuhan. 6, hubungan dengan saudara-saudaranya dan masyarakat yang didiaminya. Hubungan masyarakat kena ada. 7, ditetapkan hak dan kewajipannya. 8, diberi peraturan untuk meleraikan pertelingkahan dan menyampaikan hak bagi setiap pemiliknya. 9, ditegakkan asas keadilan antara manusia dalam segenap segi kehidupan, kegiatan dan pekerjaan mereka. 10, ia adalah syariat yang dianggap cara hidup yang sempurna. 11, menghimpunkan antara dunia dan agama. 12, menghimpunkan antara zahir dan batin. Yang zahirnya kita solat dengan anggota, yang batinnya dengan niat. Maka terjaminlah untuk manusia kebaikan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Ini semua ni kelebihan-kelebihan yang ada. Karena itulah Nabi SAW telah bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Aku telah tinggalkan kamu di atas landasan yang putih bersih, malamnya terang seperti siangnya, tidak akan tergelincir daripadanya kecuali orang yang celaka. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan lain-lain. Maksud dianya landasan yang putih bersih. Agama ini terang seterang matahari di siang hari. Tak ada siapa yang boleh cabar agama kita ini kecuali orang itu akan terpelanting, jatuh, terrebah, tersungkur di hadapan keindahan Islam yang telah dibawa oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baiklah, kita berpindah kepada keindahan, ciri-ciri keistimewaan yang berikutnya. Yang ketiga, penyaksian terhadap syariat yang terdahulu. Ini besarnya kuasa Islam ini, dia menjadi saksi kepada orang yang terdahulu. Syariat dulu, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, Nabi Daud dan nabi-nabi lain, kita akan menjadi saksi di atas benarnya apa yang mereka bawa. Betulnya apa yang mereka sampaikan. Suatu hakikat yang tidak diragui lagi, yaitu agama Allah Ta'ala itu satu. Dibawa oleh semua Rasul, silih berganti. Sejak zaman Nabi Adam AS sehingga kepada penutup segala Rasul, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Maksudnya Allah telah mensyariatkan kepada kamu tentang agama seperti yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Nuh ni orang pertama selepas Nabi Adam, dialah rasul yang pertama. Dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, apa dia? Apa dia ajarannya? An aqimuddin, tegakkanlah agama Allah ini dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Surah Asy-Syura ayat 13. Walaupun nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu ini pada asalnya agama mereka satu, tetapi bagi setiap mereka ditetapkan perundangan dan peraturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiada umat antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi semua kita ni ada jalan masing-masing, jalan yang terang, jalan yang benar, jalan yang boleh kita lakukan, perjalanan hidup kita yang begitu menarik. Alhamdulillah. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Maka agama ini satu pada asas. Agama ini satu asasnya. Apa dia? Tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Tetapi berbeza dari segi perundangan. Hukum hakam, dia panggil furu'. Cabang-cabang hukum berbeza. Kerana tiap umat itu berbeza keadaan dan kedudukannya, perbezaan ini juga kerana terdapat perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla secara rahsianya. Syariat Islam telah didatangkan sebagai penutup pada semua perundangan yang terdahulu, mengumpulkan kesemua keelokannya serta menjadi saksi kepadanya. Jadi itu kuasa syariat yang terakhir, besar dia punya keadaan. Besarlah dia punya keadaan kan, sebab dia terakhir. Jadi oleh kerana dia terakhir, jadi orang lain penutup. Tak ada lah orang boleh cabar dia lagi sebab dia sudah tidak tercabar, dia sudah terakhir. Alhamdulillah. Baiklah. Dalam ayat surah Al-Ma'idah 48, wa anzalna ilaikil kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Perkataan muhaimin. Maksudnya kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan ajaran yang sebelumnya, iaitulah kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa dia? Berapa kitab ada? 100 lebih kita ada kan? Tapi merangkumi Quran, merangkumi semua ajaran terdahulu. Iaitulah kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Sebab tu Allah Ta'ala sebut muhaimin, maknanya pengawal. Batu uji kepada kitab lain. Batu uji. Mana kalau kita nak tahu dalam kitab Taurat betul tak betul, tengok dia ada sebut dalam Quran ke tidak. Ada tauhid kepada Allah Ta'ala. Betul. Kalau kata tauhid ada anak, bukan. Tauhid apa lagi Tuhan ada pandu. No. Jadi kita kawalan yang ketat. Quran ini mengawal muhaimin, menjadi pengawal selia kepada kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab yang terdahulu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tanda ni, bila sebut nanti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tokoh ulama tabi'in yang hebat, dia mati pada tahun 110 kata silap saya. Rahimahullah, dia kata, Allah telah menurunkan 104 buah kitab. 104 buah kitab dari langit. Lalu mengumpulkan semuanya dalam 4 buah kitab. Dia panggil kompres. Zip kan. Letak dalam kitab Taurah, Injil, Zabur, dan Al-Quran, Al-Furqan. Kemudian mengumpulkan semua ilmu yang 3 itu pula dalam satu kitab nama dia Al-Furqan, dalam Quran saja. Alhamdulillah. Baiklah. Huraian ulama tentang masalah ini.
Sesungguhnya Al-Quran membenarkan segala yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu tentang Allah dan hari kiamat dengan menambahkan lagi hujah dan dalil. Ia juga menerangkan bukti tentang kesemua itu. Ia membenarkan tentang kerasulan semua rasul dan kenabian semua nabi. Ia juga menetapkan perundangan syariat yang dengan dalil dan bukti yang nyata, bukan main agak-agak je. Menerangkan hukuman Allah ke atas mereka yang menolak kitabnya dan pertolongannya kepada mereka yang mengikut ajarannya. Jadi ini semua. Ia juga menerangkan perubahan dan pertukaran yang telah dilakukan terhadap kitab-kitab tersebut. Mana-mana kitab Allah yang telah ditukar oleh pendeta-pendeta, oleh padri-padri, oleh siapa saja penggubal kitab, maka Al-Quran akan perbetulkan balik. Dan tindakan yang telah dilakukan oleh ahli kitab yang terdahulu terhadap kitab mereka, ia juga menerangkan perkara yang telah mereka sembunyikan daripada perkara yang sebenarnya. Puak-puak Yahudi ni, bila berlaku zina di kalangan puak dia, dia sembunyikan ayat rejam yang ada dalam kitab Taurat. Tapi bila mari jumpa Nabi, Nabi SAW kata baca kitab. Bila baca, dia tutup tangan sebelah. Angkat tangan baca situ. Baca ada kitab. Ada dalam kitab. Nah, ini kejahatan puak-puak pendeta Yahudi menyembunyikan kebenaran. Ia juga menerangkan perkara yang telah mereka sembunyikan daripada perkara yang sebenarnya Allah perintahkan untuk dijelaskan. Ia juga mengandungi semua kebaikan perundangan dan peraturan sebagaimana yang telah diturunkan kepada para nabi yang terdahulu. Al-Quran telah menjadi saksi dari pelbagai sudut kepada semua kitab yang diturunkan terdahulu daripadanya. Ia membuktikan kebenaran mereka dan menjadi saksi kepada kepalsuan dan pertukaran yang telah dilakukan terhadapnya. Ia telah membenarkan segala yang telah Allah tetapkan dan menghapuskan segala yang telah Allah mansuhkan. Jadi dia ada dalam kitab dia pada dipanggil an-nasikh wal mansukh. Ada yang benar, ada yang kemudian yang terawal, yang kemudian membatalkan yang awal. Itu dia panggil an-nasikh wal mansukh. Dalam syariat ada. Al-Quran adalah saksi kepada khabar berita yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu dan menjadi hakim kepada segala suruhannya. Jika seorang itu mengkaji pendapat atau kata-kata generasi terdahulu atau kini tentang usuluddin, asas agama, ilmu ketuhanan, akhirat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kenabian, moral, politik, ibadat dan lain-lain aspek kehidupan manusia yang boleh membawa kepada kesempurnaan, kebahagiaan dan kejayaan, mereka tidak akan mendapatinya sama ada daripada generasi dahulu atau sekarang dalam kalangan Nabi atau para cendekiawan, kecuali sebahagian daripada penerangan yang dibawa oleh Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ini syumul. Ada belaka. Dalam kitab kita ni, dalam kitab kita Islam yang kita baca ni pun, lengkap. Ada semua. Hak anak dengan ibu, hak ibu bapa kepada anak, hak rakyat kepada pemimpin, hak pemimpin atas rakyat. Jadi kita akan bincang semua. InsyaAllah. Tunggulah dalam bab-bab yang akan datang. Biiznillah azza wa jalla. Baik, kesimpulan dalam bab ini. Kesimpulan dalam bab syumul al-Islam wal alamiyah. Global, universal dan lengkapnya Islam ini. Apa dia kesimpulan? Yang pertama, Islam ialah perundangan terakhir daripada Allah untuk manusia seluruhnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang terakhir dan syariat Islam serta dakwah Nabi Muhammad akan kekal sehingga hari kiamat. Tak ada siapa boleh cabar. Kalau ada lagi orang yang mari ngaku jadi nabi, sekeh kepala dia. Ikat tangan kaki dia bawa ke pejabat agama, pergi tunjuk pejabat agama ni orang tak betul kepala, orang sengit akal yang mengaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syariat Islam tidak hanya terhad pada waktu tertentu, ia wajib dilaksanakan untuk kebaikan hidup manusia semua masa. Jangan kata, oi, syariat ni sesuai dengan zaman unta ya. Zaman unta sesuai, zaman kita ni tak sesuai. Ada orang cakap macam ni ada kan? Dia kata syariat ni sesuai zaman unta, tak sesuai di zaman kita. Kita kata Masya Allah, siapalah ajar kamu mari duk kecek mengapu macam ni. Ya, dia kata syariat ni sesuai untuk zaman unta,
Tak sesuai zaman kita, kita kata no. Dia sesuai seluruh tempat, seluruh zaman, semua masa. Tiga, ia merupakan suatu perundangan yang universal dan terakhir untuk seluruh makhluk, diturunkan sebagai penamak kepada segala kerasulan dan kenabian. Yang keempat, ia adalah satu risalah yang selaras dengan fitrah kejadian dan akal manusia. Akal manusia yang waras akan tengok situ. Lima, ia mengandungi risalah yang menggalakkan manusia untuk mencapai kecemerlangan dan ia telah menetapkan bagi mereka undang-undang dan peraturan. Enam, ia juga telah menunjukkan jalan atau cara hidup yang benar dalam kehidupan ini. Mereka hanya perlu mengikutinya dan mereka akan mendapati semua penyelesaian kepada segala masalah, peraturan, kepada semua perkara, ajaran dan arahan bagi semua aspek ada belaka dalam Quran. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil keindahan yang keempat. Tanda keindahan yang keempat, iaitu Al-Wasatiyah. Al-Wasatiyah, ataupun kita panggil kesederhanaan, adil, dan ketelusan. Jadi makna wasati itu apa? Nah, baru ni popular dah mas sekejap. Mula-mula dulu Islam Hadari. Ingat tak? Orang Malaysia ni ingatlah dia punya istilah banyak Malaysia. Mula-mula dia panggil Islam Hadari. Lepas tu mari Islam Wasatiyah. Wasatiyah. Cakap semua orang cakap Wasatiyah belakang. Lepas tu habis Wasatiyah ni, apa pula dipanggil? Marilah macam-macam, satu Malaysia lah Malaysia. Lah ni Madani. Madani. Tak apalah apa-apa pun. Yang pentingnya nama jangan ubah prinsip. Prinsip Islam tu jangan ubah. Nama tak awak nak ubahlah, tapi di dalam skop yang dibenarkan oleh syarak, jangan di luar skop yang dibenarkan oleh syarak. Dibenar oleh syarak tak boleh ubah. Kalau ubah nanti kita kena lawan lah. Mana boleh kita biarkan Islam tidak diperkotak-katikkan oleh orang, tidak sama sekali. Kita akan lawan, kita akan terangkan yang benar insya-Allah. Baik, al-wasatiyah, kesederhanaan dan keadilan. Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tujuannya, kesempurnaannya, perundangannya yang lengkap dan menyeluruh sebagai saksi kepada syariat-syariat sebelumnya dan kekal sehingga hari kiamat. Maka ini pastilah menjadi suatu perundangan yang adil dan seimbang dalam segenap segi dan aspek. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Tengok, wasata tu umat yang adil, umat pilihan, umat yang sederhana, yang tidak gulu, tidak melampau. Itu dia panggil umat yang sederhana, yang pilihan. Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, tokoh besar dalam ulama tafsir, dia tafsir ayat ini, dia kata apa? Allah mensifatkan mereka sebagai umat pertengahan, yakni sederhana, yang terpilih kerana keadilan dan keseimbangan mereka dalam agama. Mereka bukanlah dalam kalangan pelampau, gulu, ataupun cuai, taksir tentang agama. Tetapi mereka mengambil jalan pertengahan yang adil dan seimbang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka sedemikian. Sebaik-baik sifat yang disukai Allah dalam setiap perkara adalah kesederhanaan. Jadi sifat kesederhanaan kita pun kena ambil jalan ini, jangan kasar sangat, jangan keras sangat, jangan. Al-wasat, sederhana, pertengahan, menurut bahasa Arab dengan mana terpilih, dengan mana terpilih. Dikatakan fulan wasat, maknanya orang ni orang yang terpilih, yang sederhana, tidak kacau, tidak gulu dan tidak cuai. Wasat dalam kalangan kaumnya. Apabila mereka ingin mengangkat darjat keturunannya, dia kata fulan wasat.
Kerana itu ditafsirkan al-wasat dengan makna adil, kerana manusia yang terpilih ialah orang yang adil dalam kalangan mereka, bukan orang zalim. Mengekalkan keadilan dan keseimbangan dalam perundangan dan peraturan bukanlah suatu perkara yang mudah. Perundangan ciptaan manusia tidak mampu mewujudkan keadilan ini kerana akan ada mereka yang terlalu cenderung ke kiri, manakala yang lain pula terlalu cenderung ke kanan. Dua tu ya kita ni. Ada orang pergi kalah kanan sangat, kiri sangat. Kita Ahlus Sunnah ni wasat, duduk lorong tengah. Lorong tengah je yang sampai ke destinasi keredaan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Tentang syariat Islam yang sangat unik dalam aspek ini, tiada keterlaluan melampau atau pengabaian cuai walaupun sedikit dalam perundangannya. Ia bersifat sederhana dan simpan, tidak lari daripada keadilan hakiki. Kita ada dia punya keadaan yang tersendiri yang tak boleh orang nak kacau. Ini menunjukkan bahawa syariat Islam sahaja yang mampu mencipta sistem peraturan yang seimbang, kerana ia datang daripada yang maha berkuasa untuk memberi setiap sesuatu yang wujud di alam ini haknya dengan jumlah dan cara yang tepat dan tertentu. Alhamdulillah. Maha suci Allah yang telah menghisap setiap sesuatu dengan terperinci dan tidak mencipta sesuatu apapun tanpa tujuan. Dia panggil abas. Maknanya tak ada dalam apa yang Allah Ta'ala ceritakan abasa, perkara yang tak ada faedah. Tak ada. Perkara yang tidak ada faedah, tidak ada. Semuanya berfaedah. Di sinilah syariat Islam itu disifatkan sebagai seimbang. Ini bererti keadilan sebagaimana yang dikehendaki Allah, bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh makhluk yang lemah. Al-wasat bermakna keadilan yang seimbang tanpa keterlaluan dan kesederhanaan tanpa kecuaian. Cantik tu kan? Al-wasat bermakna keadilan yang seimbang tanpa keterlaluan dan kesederhanaan tanpa kecuaian. Syekh Abu Su'ud, seorang ulama tafsir. Saya tak pasti tuan-tuan biasa dengar ke ada nama tafsir Abu Su'ud. Besar tafsir dia. Tapi anda rasa di Malaysia ni jarang orang baca tafsir Abu Su'ud. Sinonim kita di Malaysia ni tafsir Jalalain, tafsir Baydawi. Kalau orang Malaysia agak tafsir Pimpinan Ar-Rahman, yang abu anak duk tolong baca pagi-pagi tu. Dia kata, Abu Su'ud kata, al-wasat pada asalnya digunakan untuk menerangkan suatu objek yang punya jarak yang sama di segenap penjuru, seperti pusat atau bulatan. Kemudian ia digunakan untuk menunjukkan sifat baik manusia, yang mana sifat baik ini sebagai satu objek yang berada di tengah, yang dikelilingi oleh sifat buruk, sama ada melampau ataupun cuai. Jadi objek ni mana benda begini. Ada tengah ni, kita ada tengah. Yang lain-lain keliling dia tu. Itu dia panggil. Sifat ini menyeluruh dalam segenap segi syariat Islam, tidak hanya terhad pada setengah aspek saja. Oleh sebab itu, untuk membuktikan dan membawa contoh tentang keadilan dan keseimbangan di dalam Islam secara menyeluruh adalah mustahil. Kita hanya boleh membawa beberapa contoh saja tentang kualiti yang unik ini, seperti Islam bawa keseimbangan antara rohani dengan jasmani. Mana kita nak tunjuk belakang tak mampu kita. Tapi kita boleh katalah keseimbangan antara rohani dan jasmani, juga antara kepentingan peribadi dan masyarakat. Kita tengok contoh. Syariat Islam telah mengambil kira dalam perundangannya dengan menggabungkan antara kepentingan rohani dengan jasmani. Ia tidak hanya mementingkan kesuburan rohani dengan mengabaikan jasmani. Ia tidak hanya mementingkan sebagaimana setengah agama lain. Ada agama ni pakai rohani bini pun tak boleh. Sebab itulah budak-budak duk main 3 ning dia panggil. 3 ning. Cukup pakai baju kuning, cukup bulu kening, tak bini. Bahaya agama ni. Ni rugilah. Tak bini kak, nyanyi. Dia manusia. Tak, mesti ada nafsu. Ia juga tidak hanya mementingkan jasmani dan kehidupan material semata-mata, yang menjadikan penyucian rohani dan hak-haknya, sebagaimana juga setengah agama yang palsu dan rosak. Jadi setengah orang ni,
apa ni, duk gila ke materia semata-mata, duk cari harta, tak kira halang-halang, jadi mengabaikan, menafikan kesucian rohani. Tak ada. Lah ni kita duk tengok orang duk gila ni. Kejap-kejap kena tangkap, kejap kena tangkap. Dia apa? Dia duk main ke materia semata, nak projek saja, nak projek pula bukan kecil-kecil, pucuk juta-juta. Masya Allah, tabarakallah. Sebaliknya Islam ialah agama yang mementingkan keadilan dan keseimbangan dalam semua perkara sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak cerita tiga orang pemuda mari siasat ibadat Nabi di rumah? Ingat? Masyhur cerita tu. Jadi tiga orang pemuda ni dia kata, kita ni kena pergi tanya isteri-isteri Nabi, apa kok ibadat Rasulullah di rumah? Nak tahu. Jadi kita tanya isteri Nabi, ada isteri Nabi kata Nabi kita berpuasa, ada kata dia solat malam sampai bengkak kaki, ada tu ada ni. Jadi mereka ni pun buatlah kesimpulan tiga perkara. Yang seorang ni kata, aku tak nak kahwin, nak ibadat terus. Yang seorang ni kata, aku malam tak nak tidur, nak ibadat terus. Yang seorang ni kata, aku nak puasa, tak nak makan. Bila Nabi dengar, sallallahu alaihi wasallam, kalau kita rasa okey lah dah. Sebab orang nak ibadat kan, orang nak jadi baik kan, nak jadi warak. Hebatlah tu pemuda-pemuda yang bagus. Tapi oleh kerana dia menyalahi fitrah, maka Nabi tegur. Nabi kata, sampai khabar kepada aku, ada orang bercakap sekian-sekian, wallahi inni la akhsyakum lillah. Nabi bersumpah, demi Allah, aku orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Wa atqakum, orang yang paling bertakwa pada Allah. Lakinni asum wa uftir. Aku puasa dan aku buka puasa. Ada hari puasa, ada hari tak buka puasa. Ada hari berpuasa, ada hari tak puasa. Wa usalli wa arqud. Aku salat dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Aku kahwin dengan isteri-isteri aku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa dia benci, tak suka dengan sunnah perjalanan hidup aku ini, syariat yang aku bawa ini, bukan daripada umat aku. Keras. Nabi tegur keras. Hadis dalam Bukhari Muslim. Islam juga menjaga keseimbangan antara kepentingan peribadi, individu dan masyarakat. Ia tidak melebihkan kepentingan individu sehingga mengabaikan hak masyarakat umum. Sebagaimana yang berlaku dalam setengah sistem yang menamakan diri mereka sebagai demokratik, yang mana berlakunya monopoli dan eksploitasi atas orang ramai dan hak-hak mereka demi kepentingan individu dan kumpulan yang tertentu. Islam juga tidak mengabai atau menghapuskan hak peribadi individu kononnya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana amalan puak-puak sosialis. Sosialis, kapitalis, bos dia iblis. Tiga list ni tak boleh pakai. Sosialis, kapitalis, iblis, jangan duduk main pun. Bahkan Islam sangat adil dalam mengimbang kepentingan kedua-duanya. Ia memberi hak sepenuhnya kepada seorang individu untuk memiliki hartanya sendiri. Laki-laki boleh pilih harta, wanita boleh pilih harta. Tak ada siapa nak larang. Jangan kata awak wanita tak perlu. Kalau dia ada bisnes, kenapa awak mau kacau? Jangan kacau. Namun sekiranya seorang individu itu mengancam kepentingan masyarakat dalam melaksanakan hak pemilikannya itu, Islam akan menyekat terhadap haknya itu. Oleh sebab itulah monopoli dan riba adalah haram dalam Islam. Tak boleh sama sekali. Begitu juga jika sekumpulan orang ramai berpakat untuk membunuh seorang individu tanpa hak. Dia pakat ramai-ramai, 5 orang pergi bunuh seorang, 10 orang. Islam mengharukan untuk dibunuh balas ke semua mereka. Semua komplot tadi dibunuh. Kerana mereka bukanlah lebih berhak untuk hidup daripada mangsa tadi. Ingat boleh? Dia tak. Baiklah. Kesimpulannya, yang pertama, Islam dengan perundangannya yang sempurna dan lengkap menjaga hak kepentingan individu sebagaimana ia menjaga hak masyarakat umum. 2, ia mewujudkan peraturan, keseimbangan dan keharmonian antara kedua-duanya, dunia akhirat.
hak peribadi, hak masyarakat, hak rohani dan jasmani, seimbang. Ia meletakkan satu garis dan hak yang wajar bagi kedua-duanya di samping mencipta satu jalinan yang kukuh. Sebagaimanapun sekiranya wujud satu pertembungan antara kepentingan individu dengan masyarakat, maka biasanya kepentingan masyarakat lebih diutamakan. Begitulah juga dalam seluruh perundangan, Islam mengambil jalan yang sederhana dan adil. Dengan itu akan berlakulah keseimbangan atau antara tuntutan hidup duniawi ini dan kehidupan di akhirat kelak. Jadi alhamdulillah, jelas molek dah penjelasan kita. Alhamdulillah. Kesimpulan. Kesimpulan kepada perbincangan kita ni. Kehidupan di dunia ini mempunyai tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dielakkan. Begitu juga tuntutan untuk kehidupan akhirat nanti. Maka Islam dengan saksamanya menyediakan hak untuk kedua-duanya. Oleh itu, tidak wajar terlampau mengejar atau mengabai terus tuntutan hidup dunia ini. Macam setengah-setengah darawis, dipanggil darawis ini, orang yang tak mau kerja. Tak mau kerja, pakai doa, nunggu mati gitu. No, kita kata tak boleh. Itu bukan cara yang benar. Maka kita kena seimbang di antara dua. Begitu juga jangan sampai melampau atau mengabai terus tuntutan hidup akhirat pula. Enjoy semata-mata. No. Islam adalah jalan hidup yang seimbang. Untuk menerangkan semua ini dengan lebih terperinci, akan mengambil masa yang panjang dan tidak mungkin akan selesai untuk dibincang dalam risalah yang pendek ini. Walau bagaimanapun, beberapa aspek kualiti ini akan dijelaskan lagi insya-Allah ketika membincangkan keindahan Islam berkaitan dengan perundangannya, yaitu dengan membincangkan beberapa fakta yang akan disebutkan selepas ini insya-Allah. Jadi tamatlah kita keindahan Islam dalam beberapa sudut. InsyaAllah kita akan masuk lagi. Yang kelima, syariat Islam dibina di atas asas jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Jadi oleh kerana tajuk ini perlu pada huraian-huraian yang teliti dan terperinci. Arak-araknya tuan-tuan dalam siri yang akan datang untuk bersedia dengan minda dan yang tajam untuk memahami maksud dunia syariah ini, jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Mengambil yang baik, menolak yang buruk. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.